Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nas Adila dari SMK Permai Indah Pulau Pinang. Okey, untuk hari ini saya akan membuat perkongsian bagi kertas 2 bahagian A soalan yang kelima, iaitu soalan peribahasa. Okey, untuk kertas 2 bahagian A soalan 5, sistem dan aplikasi bahasa 35 markah. Soalan 1, soalan morfologi. Soalan 2, soalan sintaksis. Soalan 3, penyuntingan. Soalan 4, bahasa Melayu standard. Dan soalan 5, peribahasa. Okey, soalan ni yang akan kita fokuskan pada hari ini. Soalan 5 iaitu peribahasa. Okey, standard kandungan 4.2, memahami dan menggunakan peribahasa dalam lisan dan penulisan. Standard pembelajaran 4.2.1, menggunakan peribahasa dan menghubungkan maksud dengan betul mengikut konteks. Okey, peribahasa. Peribahasa bermaksud ayat atau susunan kata yang mempunyai maksud tertentu yang biasanya merujuk kepada maksud berkias, berlapis atau tersirat. Okey, peribahasa terdiri daripada simpulan bahasa, pepatah atau perbilangan, bidalan dan perumpamaan. Okey, soalan 5, peribahasa mengikut format baru pentaksiran Bahasa Melayu SPM mulai tahun 2021. Yang pertama, pelbagai bentuk. Okey, ia sama ada berdasarkan gambar situasi, karikatur, dialog, ilustrasi, petikan dan sebagainya. Okey, panjang petikan atau bahan biasanya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, jumlah peribahasa bergantung pada arahan dalam soalan. Okey, jumlah markah dia tak tetap, dia bergantung kepada kehendak soalan. Okey, peribahasa disoal dalam pelbagai bentuk. Kita tengok bentuk soalan peribahasa dan sama ada membina ayat daripada peribahasa, menyesuaikan peribahasa dalam ayat atau dialog, okey, memasukkan peribahasa di tempat kosong dalam ayat, dan ada juga soalan yang meminta calon untuk mengemukakan maksud peribahasa dalam ayat. Okey, ini contoh soalan peribahasa. Okey, petikan di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan 2 peribahasa sahaja, kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Ini bentuk arahan soalan. Okey, contoh ini soalan 5. Okey, dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan 2 peribahasa sahaja, kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Kalau kita perhatikan dalam dialog ini, okey, terdapat beberapa peribahasa. Okey, contoh saya senaraikan di sini. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, lagi kita akan jumpa seperti au dengan tebing. Okey, ada lagi contoh sini, sudah jatuh ditimpa tangga. Jadi untuk soalan ni dia minta 2 peribahasa sahaja. Maka calon perlu mengemukakan 2 peribahasa. Okey, senaraikan dulu 2 peribahasa yang ada dalam ni. Kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud
atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Okey, tak perlu senaraikan 3, dia minta 2, senaraikan 2 dan bagi maksud peribahasa yang sama maksud dengan peribahasa tersebut. Okey, seterusnya saya nak kongsikan dengan anda semua. Okey, tafagu. Apa itu tafagu? Okey, untuk peribahasa ni saya gunakan konsep tafagu iaitu tahu, faham dan guna. Tafagu, tahu, faham, guna. Awak murid-murid kena tahu peribahasa, awak bila tahu dah kena faham maksud setiap peribahasa dan awak guna dalam penulisan karangan. Okey, tafagu. Contoh sini, bagai kaca terhempas ke batu. Contoh, bagai kaca terhempas ke batu. Maksudnya hati yang hancur kerana duka cita ataupun sangat kecewa. Jadi awak perlu tahulah. Tahu maksud dia peribahasa ni dan tahu maksud dia. Bila awak tahu peribahasa, awak tahu maksud, awak akan gunakan dalam penulisan karangan. Okey, seterusnya. Sudah jatuh ditimpa tangga. Okey, peribahasa seterusnya. Sudah jatuh ditimpa tangga. Maksudnya berturut-turut mendapat kesusahan. Okey, seterusnya. Bagai kacang lupakan kulit. Bagai kacang lupakan kulit. Maksudnya orang yang tidak tahu mengenang budi. Okey, bulat air kerana pembentung. Bulat kata kerana muafakat. Maksudnya kata sepakat yang tercapai dengan mesyuarat. Okey, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Maksudnya seseorang yang mengejar sesuatu impian akan berusaha untuk mencapainya. Okey, peribahasa seterusnya. Cubit paha kiri, paha kanan terasa juga. Maksud, jika seseorang ahli keluarga mendapat kesusahan, ahli-ahli lain juga turut menghadapi kesusahan. Okey, cikgu kongsikan lagi untuk anda semua. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Maksudnya hanya orang yang mengalami tahu kesusahan sebenar. Itu maksudnya berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Okay, bagai isi dengan kuku. Dia sama dengan bagai dakwat dengan kertas. Maksudnya perhubungan yang sangat rapat. Okey, seterusnya saya tunjukkan peribahasa ni. Dia hampir sama makna. Tadi kan, bila bagi satu peribahasa, awak kena senaraikan peribahasa yang hampir sama maksud dia. Contoh sini, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Okey, maksud dia kesenangan atau kesusahan bersama-sama ditanggung. Okey, samalah seperti terapung, apung sama hanyut, terendam sama basah. Okey, kita uji sikit minda anda semua. Okey, ini contoh soalan dia. Dalam petikan di bawah terdapat 2 peribahasa. Kenal pasti peribahasa tersebut, kemudian berikan maksud. Okey, kita baca petikan ni. Azlan telah lama berkawan dengan Alia sejak mereka mula bekerja di pejabat yang sama. Azlan ingin memperisteri Alia namun impiannya hancur seperti kaca terhempas ke batu kerana pinangannya ditolak oleh ayah Alia. Azlan cuba melupakan kekecewaannya dengan berpindah tempat kerja. Dia berjanji untuk meninggalkan kehidupan keluarganya agar tidak dihina oleh
orang kaya lagi. Baginya, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kita perhatikan ada dua peribahasa, iaitu yang pertama, seperti kaca terhempas ke batu. Okey. Lagi kita akan jumpa peribahasa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey. Maksud kaca terhempas di batu, hati yang hancur kerana duka cita ataupun sangat kecewa. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Awak senaraikan dulu peribahasa dan tulis maksud dia. Seseorang yang mengejar sesuatu impian akan berusaha untuk mencapainya. Okey, sekian dulu perkongsian untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Dan sekiranya anda rasa perkongsian cikgu ni bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Cikgu Nas Adilah. Terima kasih dan Assalamualaikum.